لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ni sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan juga doa kita ianya akan diperkenan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, wal yubaligh fi tanqiyati qalbihi, dan hendaklah ia bersungguh-sungguh di dalam menyucikan hatinya. Dia kata, tuan-tuan, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala menyatakan, hendaklah seseorang itu dia betul-betul membersihkan hati dia. Kerana hati ni adalah punca, tuan-tuan. Punca, kalaulah hati itu baik, maka baik kesemuanya. Dan kalaulah hati tersebut bermasalah, maka anggota tubuh badan juga turut akan bermasalah. Tuan-tuan, orang yang suka bercakap perkara-perkara kebaikan, orang yang melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Ianya adalah natijah daripada hati yang suci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang ni bila mana hati dia elok, kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, dan ni hati. Sebab itu kata sebahagian daripada ulama bahawa hati merupakan benda yang paling berharga diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, dan kita dengar cerita Isra' dan juga Mi'raj, macam mana hati Nabi SAW dibawa keluar, kemudian diletakkan di atas satu bejana yang berwarna emas, kemudian dicuci hati Nabi dengan sebaik-baik air. Tuan-tuan, sebaik-baik air adalah air Zam-Zam. Tu sebaik-baik air. Bahkan Nabi SAW ajak pada kita, kalau siapa-siapa yang minum air Zam-Zam, maka niatlah pada air Zam-Zam tersebut, maka nescaya segala hajat dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi air Zam-Zam adalah sebaik-baik air. Dan tuan, dicuci hati Nabi SAW. Cuma dalam kesempatan hari ini, dan tuan, saya nak memperbetulkan sedikit persepsi ataupun tanggapan kita. Hati Nabi SAW dibawa keluar, kemudian dicuci hati dia, bukan bermakna hati Nabi itu ada masalah. Bukan bermakna hati Nabi SAW bergelumang dengan dosa. Bukan dia. Dan tuan, tapi proses penyucian hati ini adalah satu bentuk kemuliaan untuk baginda Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang keduanya, kerana ditambahkan lagi hikmah oleh Allah kepada Nabi. Itu dua. Dan tuan, yang ketiga, ni yang penting kita ambil pelajaran, bahawa nak tunjuk kepada kita benda yang paling penting, benda yang paling berharga sekali dalam tubuh badan manusia ni adalah hati yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia kata, amalan yang dilakukan oleh manusia dia ada 3 bahagian. Dan tuan, yang pertama, manusia dia beramal melalui anggota tubuh badan dia. Dan tuan, ni yang pertama. Kita gerakkan tubuh badan, kita pi tolong orang. Dan tuan, semuanya ini adalah amalan-amalan badan kita. Kita tawaf, kemudian kita pi ke masjid iktikaf. Dan tuan, semuanya ini adalah amalan daripada tubuh badan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kita beramal kepada Allah adalah daripada lisan kita. Dan tuan, lisan ni lah, tadi tak sat ni kita sebut zikir. Dan tuan, tak sat ni kita baca Fatihah. Tak sat ni kita sebut doa yang kita lafazkan kepada Allah. Dan tuan, maka ni ibadat kita melalui lisan, daripada lidah kita. Kemudian kata ulama, dia ada yang ketiga ibadat ni, iaitulah ibadat melalui hati kita. Dan tuan, ini sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Dan tuan, dalam hadis yang biasa kita duk dengar,
Nabi kata innamal a'malu binniyat. Adapun segala amalan berdasarkan kepada niat seseorang. Dan tuan, orang yang beramal, dia nak beribadat tak ada niat, maka tidak ada ganjaran bagi dia dan tidak sah dia punya amalan dia. Dan tuan, inilah 3 bahagian ibadat manusia. Satu dengan tubuh badan, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiganya adalah dengan hati. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, antara ketiga-tiga bahagian ini, yang paling besar, yang paling penting untuk diperhatikan adalah ibadat hati tersebut. Dan tuan, ini kerana kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang luarannya dia beramal kepada Allah, belum tentu hatinya itu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, tadi tak saat ni kita sembahyang maghrib baru ni. Dan tuan, berapa peratus yang kita ingat di dalam sembahyang kita? Dan tuan, daripada kita takbiratul ihram sampailah kepada salam, berapa banyak yang hadir hati kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kan berapa ramai orang yang dia bersedekah, berapa ramai orang yang menginfakkan harta pada jalan Allah, nampak macam bagui. Dan tuan, tapi dalam hati dia cumalah dia nak dipanggil sebagai seorang yang dermawan. Dan walaupun dia beramal, hati tak sampai kepada Allah, maka dia tak dikira beramal kepada Allah. Dan tuan, kita baca ayat-ayat suci Al-Quran pun sama juga. Adakah kita baca kerana Allah ataupun kerana nak dipanggil sebagai seorang qari? Dan tuan, sebab itu nanti kata Nabi SAW, orang yang berjihad pada jalan Allah dipanggil. Nanti orang yang menginfakkan harta pada jalan Allah dipanggil. Nanti orang yang baca Al-Quran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Ta'ala tanya dengan mereka-mereka ni. Dan tuan, Allah Ta'ala tanya dengan orang yang berjihad pada jalan Allah, kamu buat apa selama kamu hidup? Jawab orang yang berjihad pada jalan Allah ni, ya Allah, kami berjihad pada jalan kamu. Dan tuan, Allah Ta'ala kata kazzabta, kamu berdusta, kata Allah. Dan tuan, dia diheret, dia dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dipanggil pula orang yang menginfakkan harta pada jalan Allah. Allah tanya dia, kamu buat apa selama hidup? Dia kata, aku menginfakkan harta pada jalan Allah. Kazzabta, kata Allah, kamu berdusta. Kamu infakkan harta kerana nak dipanggil dan digelar sebagai seorang dermawan. Dan tuan, tak diterima oleh Allah Ta'ala, walaupun yang dia bawa keluar tu jutaan ringgit. Dan tuan, sebab itu kata Nabi SAW, sedekah yang kamu keluarkan, kata Nabi, walaupun jumlah dia sebesar gunung Uhud, tidak akan dapat menandingi sedekah para sahabat-sahabatku, kata Nabi, yang walaupun mereka itu bersedekah hanya dengan sebelah tamar sahaja. Tuan-tuan tengok, kita sedekah punyalah banyak, tapi tak boleh menandingi sedekahnya para sahabat-sahabat Nabi, walaupun sebelah daripada tamar sahaja yang mereka berikan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, semua benda yang kita sebut tadi ni, benda yang dibuat oleh manusia ni adalah ketaatan kepada Allah, tapi tak diterima. Dan tuan, pasal apa dia tak diterima? Kerana hati dia tak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan tuan beramallah macam mana sekalipun, kalau tidak ada ikhlas dengan Allah, maka amalan tersebut sama sekali tidak diterima oleh Allah. Dan tuan pada zaman Nabi SAW, dan tuan sebab itu Imam Ibn Al-Qayyim kata, antara tiga bahagian yang kita sebut tadi ini, ibadat badan, ibadat lisan, ibadat hati, kena berikan perhatian dan dititik beratkan kepada hati kita. Dan satu hari pada zaman Nabi SAW, ada orang yang janggut dia tak pernah kering daripada ayat sembahyang. Tuan-tuan buka dalam kitab Jauharul Mauhub, dan tuan tengok pada bab kelebihan orang-orang yang berwuduk. Dan tuan, wuduk ni makna dia apa? Makna wuduk adalah al-wadda'ah. Tu makna wuduk. Maknanya cahaya. Orang yang berwuduk ni, nanti pada hari mahsyar, dia punya anggota wuduk dia akan diberikan cahaya oleh Allah. Dan tuan, ni kita nak kongsi. Kata Nabi SAW, kalau kita berwuduk, buatlah ghurran dan muhajjilin. Kalau kita berwuduk. Dan tuan, ghurran dan muhajjilin ni apa dia? Dan tuan, nanti kita cerita orang yang pada zaman Nabi tak kering janggut dia daripada air sembahyang. Dan tuan, ni semua melibatkan kepada elemen hati. Dan tuan, sikit yang kita nak beri faedah. Kata Nabi SAW, bila berwuduk jangan lupa buat ghurran dan muhajjilin. Dan tuan, buat benda ni kerana kata ulama hadis yang mensyarahkan hadis, ghurran dan muhajjilin ni, kata ulama, nanti pada hari mahsyar dia seperti kuda yang berwarna hitam, tetapi keempat-empat kakinya berwarna putih. Dan tuan, maknanya apa? Anggota-anggota tu terang nanti pada hari mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, apa dia ghurran dan juga muhajjilin? Ghurran adalah lebihan, kita basuh tu bagi lebih. Dan tuan, pada tangan dan juga pada kepala. Jadi nanti kita ambil wuduk sampai pada tangan ni. Tuan-tuan, kita kalau tangan wuduk basuh sampai mana? Sampai ke siku. Dan ini jugalah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kamu basuh aidikum ilal marafiq. Hendaklah kamu basuh tangan kamu sampai kepada siku. Tuan-tuan, tapi orang yang nak buat ghurran ni, dia basuh lebih sikit daripada siku dia. Tuan-tuan, dia basuh patut sampai siku. Tuan-tuan, tapi dia basuh lebihkan sedikit daripada siku dia. Tuan-tuan, dia dah buat ghurran. Nanti yang tu bercahaya pada hari mahsyar besok. Tuan-tuan, kemudian bila dia nak sapu kepala, dalam mazhab Syafi'i, memadai dengan 3 helai rambut saja. Tuan-tuan, maknanya kalau kita basahkan tangan kita, kemudian kita ambil 3 helai rambut ya. Tapi ni jangan duk buat asal lagi. Asal lagi dia nak buat, dia kata, aku nak rasa kan. Biasa duk sapu ayak macam tu kan. Kali ni aku nak rasa 3 helai rambut yang macam mana? Tuan-tuan, rugi. Sedangkan yang 3 helai rambut ni, kata ulama Syafi'iyah, ianya adalah benda yang memadai. Tuan-tuan, maknanya mencukupi, maknanya benda tu cukup dah. Tuan-tuan, tapi kalau nak yang terbaik, buat hak ni. Tuan-tuan, macam mana? Kita basahkan tangan kita dua-dua macam ni. Tuan-tuan, maka kita sapu. Bermula daripada depan ke belakang, belakang pi depan balik semula. Dan tuan, yang tu baru 1 kali. Lepas tu basahkan lagi buat kali kedua. Depan ke belakang, belakang, depan. 2. Kali yang ketiga buat sendiri. Kan, kali ketiga buat sendiri.
Tuan-tuan, daripada depan belakang, kemudian belakang depan, baru dikira satu. Tuan-tuan, kalaulah dia buat macam tu, dia dah dikira membuat orang yang mana nanti esok ni kepala ni yang kita basuh habis semua sekali, bercahaya pada hari mahsyar Allah. Kemudian muhajjilin dekat mana? Pada bahagian kaki. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa arjulikum ilal ka'bain, kata Allah. Dan basuhlah kedua kaki kamu sehinggalah buku lali, kata Allah. Dan tapi orang yang nak buat muhajjilin, dia basuh lebih daripada buku lali sehingga nak sampai kepada pertengahan betih dia. Tuan-tuan, dia buat semua tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari akhirat besok bercahaya anggota tubuh badan dia, dan Nabi akan kenal bahawa kita adalah salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi orang yang berwuduk macam tu sekali. Dan disebut di dalam kitab Fathul Mu'in. Tuan-tuan, dalam kitab Fathul Mu'in kata, siapa-siapa yang dia nak meninggal dunia, lalu dia berwuduk. Tuan-tuan, kita perhati, tengoklah orang-orang tua kita, no? Bila mana mereka hampir kepada kematian mereka, tuan-tuan, benda ni dia ada tanda dia. Sebab itu disebut di dalam kitab Misbahud Duja, syarah kepada Safinatun Najah. Tuan-tuan, orang yang nak meninggal ini, dia ada dia punya tanda dia. Tuan-tuan, nanti kita cerita lain lah tanda nak mati. Saya menolak, tak suka nak sebut tanda nak mati ni. Pasal apa? Takut jadi kat dia. No, jadi dekat dia, tuan-tuan, balik sat lagi ni. Nak makan satu sudu pun payah. Selera tak terbuka. Kan? Padahal isteri dah masak dah apa ni, lauk-lauk kegemaran dia. Tapi bila kita sebut tanda nak mati, Allah, tanda ni ada kat aku. Tuan-tuan, maka tanda dia apa? Kita boleh tahu orang ni nampak-nampak macam tak ada harapan, tapi tak tahu juga. Pasal apa? Kerana ajal ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut wa ajalum musamma, dan ajal itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada kawan-kawan kita, jemaah kita, dia pergi ziarah pada satu orang tok guru. Tok guru ni kesihatan dia terjejah banyak. Terjejah banyak. Kita kata dia terjejah banyak ni pasal apa? Kerana dia kena dialisis. Tuan-tuan, bila kata dialisis ni, yalah, seumur hidup dia lah macam tu. Melainkan bila mainnya keajaiban-keajaiban daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala a'lam. Jadi tok guru ni kena dialisis sampai semua dia tak sihat. Kita pun pilah ziarah. Tuan, yang duk ziarah dia ni duk kata. Tuan, sebab tu jangan kata apa kat tok guru ni, jangan kata apa. Kepada tok wali ni jangan kata apa. Mereka ni duk simbang, duk 3 orang kata, tok guru ni perasan tak lama. Tuan-tuan, dia tengok perasan tak lama. Tuan-tuan, yang pi ziarah tu 3 orang, 2 orang tu pi dulu. 2 orang ni pi dulu. Tok guru elok-elok, lepas-lepas dia sakit tu segar, lepas-lepas tu sihat, boleh mengajar pula lagi. Tapi yang 3 orang pi ziarah ni, 2 orang ni mendahului tok guru tu. Tuan-tuan, nak cerita apa? Wa ajalum musamma, ajal ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang yang hampir kepada kematian disebut dalam kitab Fathul Mu'in. Tuan-tuan, bila mana dia berwuduk ataupun kita wudukkan orang tersebut lalu dia meninggal dunia, tuan-tuan, kata ulama,
dia akan mendapatkan pahala syahid daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam heboh, hengak orang bercerita tentang satu orang yang dia tak pernah kering daripada ayat sembahyang. Tuan-tuan, lalu Nabi panggil dia. Bila Nabi panggil dia, Nabi kata, betul ya? Tuan-tuan, Nabi ni dia tahu. Kerana apa? Dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tadi kita tahu dah kelebihan wuduk, besar dia punya kelebihan dia. Tapi amal, kalau tidak disertakan dengan hati yang hadir pada Allah, tuan-tuan, amalan tu dia tidak akan membawa apa-apa erti sama sekali. Contoh orang pada zaman Nabi ni, tak kering dia daripada ayat wuduk, Nabi panggil dia. Nabi kata, betul ya? Dalam hati ada takabur, betul ya? Betul, kata dia. Tuan-tuan, dia tak boleh kata apa dah. Melainkan dia kena mengaku pasal apa yang kata ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati ada takabur, betul ya? Betul ya Rasulullah. Kamu ada ujub, betul ya? Nabi kata, dia kata, betul ya Rasulullah. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, patutlah, kata Nabi, masa kamu masuk dalam majlis ni, di muka kamu, di wajah kamu adanya bintik-bintik hitam yang diletakkan oleh syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tengok betapa besarnya peranan hati kita di dalam kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kata Imamul Haddad, bersihkan hati kamu, allazi huwa mawdi'u nazari rabbih, kerana dia merupakan tempat pandang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ada di antara para ashabi Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu gugur di dalam peperangan. Tuan-tuan, maka sahabat-sahabat yang masih hidup, tuan-tuan, masya-Allah, para sahabat ni depa kira nak cari akhirat lah. Sebab tu Sayyidina Uthman bin Affan, dia laburkan dia punya harta kekayaan dia pada jalan Allah. Sayyidina Abu Bakar pun sama, dia laburkan pada jalan Allah. Sayyidina Umar sama, dia laburkan pada jalan Allah. Sayyidatina Khadijah sama, dia laburkan pada jalan Allah. Tuan-tuan, depa ni masya-Allah, begitu pandang kepada hari akhirat ni. Bila sahabat-sahabat ni ramai yang gugur di medan peperangan, depa hidup lagi. Tuan-tuan, depa kata apa? Betapa beruntungnya orang-orang yang pi perang ni, depa gugur, depa mati dalam medan peperangan ni, kerana mereka akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, Allahu a'lam biniyatihim. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala ni, dia lebih mengetahui berkenaan dengan niat-niat mereka. Tuan-tuan, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nak memberikan penjelasan kepada kita bahawa tempat jatuh pandang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah jauh ke dalam hati dia. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kam min amalin, berapa banyak amalan, suratuhu suratud dunia, berapa banyak amalan yang nampak macam gambaran dunia, tetapi dia diterima pada hari akhirat. Tuan-tuan, kita tengok ada orang yang dia yang dia sedekah secara terang-terangan kan. Terang-terang dia sedekah, kemudian pakai cek besar pula. Lah ni
zaman lo ni macam korang dah cek besar tu. Kan? Ni cerita ni zaman saya lah. Zaman apa ni budak-budak dulu ni kan. Bila ada majlis penyampaian sumbangannya mesti ada cek besar lah. Kan? Jadi kami-kami ni dan termasuklah orang-orang lain pun. Nah, dia kata apa? Sedekah lagu mana macam ni pakai cek besar amboi tunjuk ke orang. Nah, punyalah riak, punyalah nak takabur, punyalah nak pi tunjuk dekat orang. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Kam min amalin suratuhu suratud dunia." Berapa banyak amalan yang nampak macam amalan dunia tetapi dia diterima pada hari akhirat besok. Tuan-tuan, nampak macam amalan dunia. Orang ni pakai kereta besar, kita kata apa? Kita kata, pakai kereta besar tak zuhud orang ni. Tuan-tuan, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik bin Anas, pengasas kepada mazhab Maliki. Tuan-tuan, ketika mana ada satu orang beri hadiah kepada Imam Malik bin Anas satu kain untuk dibuat baju. Tuan-tuan, Imam Malik bin Anas ni orang kaya, kaya sungguh. Tuan-tuan, kaya sungguh. Ni Imam Malik bin Anas. Dia punya jubah dia saja pun harga 500 dirham. Lebih kurang kalau plus dengan duit kita pada hari ni, jubah Imam Malik harga dia RM2,000. Tu dia. Macam jubah kot yang Tok Imam pakai ya. Yang tu setengah tailor 500. Setengah tailor 1000. Setengah tailor lagi kalau dia halus lagi 1500. Jubah Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala mahal harga dia. Kemudian meja tempat mengajak Imam Malik juga diperbuat daripada kayu-kayu yang berkualiti tinggi. Sofa yang diduduki oleh Imam Malik bin Anas digunakan dengan sofa yang begitu mahal. Tuan-tuan, satu hari ada orang bagi kepada Imam Malik satu kain untuk dia buat baju. Orang ni hadiah pada Imam Malik, wahai Imam, ambillah, terimalah kain ni untuk kamu buat baju. Tuan-tuan, Imam Malik kata apa? Imam Malik kata, kain ni orang tak orang tak buat baju kan. Imam Malik kata, kain ni orang tak buat baju kan. Tuan-tuan, nak cerita kayanya Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, apakah dia orang yang lalai kerana dia dengan keduniaan dia? Apakah dengan dia keadaan yang macam tu dia orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak sama sekali. Sebab itu kata Nabi SAW, berapa banyak amalan yang nampak macam amalan dunia tapi di akhirat besok dia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Nabi, berapa banyak amalan yang nampak macam amalan akhirat. Nampak macam amalan akhirat. Dia pakai baju lusuh, kemudian pakai kereta pun nak start, nak taruh start tu kena ambil masa 15 saat. Nak bagi apa? Nampak macam zuhud ya. Tuan-tuan, rupa-rupanya dalam hati dia nak dipanggil macam tadi kita sebut, nak digelar orang zuhud. Dan tuan, kerana nak suruh orang pandang dia, ni orang bukan orang dunia ni. Dan tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak amalan yang nampak macam amal akhirat tapi di akhirat besok dia hanya menjadi amalan dunia semata-mata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, jadi pokok dia, titik tolak dia dekat mana? Adalah daripada hati seseorang ketika mana ia beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Al-Haddad, bersihkan hati kerana dia merupakan tempat pandang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jagalah hati tersebut minal maili ila syahawatid dunia,
daripada dia cenderung dengan syahwat-syahwat dunia, dengan nafsu-nafsu dunia. Tuan-tuan, jangan bagi dia masuk ke dalam hati. Sebab itu kata ulama, umpama pencuri yang masuk dalam rumah kita. Tuan-tuan, pencuri kalau dia masuk dalam rumah kita, apa yang kita akan buat kat pencuri itu? Kita akan attack dia. Tuan-tuan, bahkan pernah, ni cerita. Pernah satu masa di tempat kami mengaji kat Yaman. Bila ada pencuri masuk, budak-budak, tuan-tuan, yalah kita pun budak-budak kan. Bila ada pencuri masuk, kita bubuh, pakat bubuh seorang sikit. Budak-budaknya tu. Tuan-tuan, sampai apa ni? Bengkak muka sampai orang tu, keadaan dia tu, pakat bubuh seorang sikit ni. Tuan-tuan, bila pakat bubuh seorang sikit tu, mai ada satu orang ulama nama dia Al-Marhum Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa hak kamu nak pukul orang ni sampai tara macam ni? Jangan pukul dia, doakan kebaikan untuk dia. Tuan-tuan, nak ceritanya apa? Nak cerita, kalau pencuri masuk dalam rumah kita, kita ligan dia, kita akan marah dia. Pasal apa? Orang ni cuba nak mencuri barang di rumah kita. Kalau dia curi setakat TV tak apa. Tuan-tuan, ni dia pergi curi benda-benda yang berharga yang ada dalam rumah tu. Maka kata ulama, syaitan kalau dia masuk dalam hati manusia, satu je yang dia nak curi. Apa dia? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu disebutkan oleh ulama juga, siapa-siapa yang bermaksiat kepada Allah, masa dia tengah bermaksiat, masa tu iman sedang tercabut daripada dada dia. Sebab itu orang yang buat maksiat ni, tuan-tuan, dia tak sedar apa. Tuan-tuan, orang yang bila dia langgar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak sedar apa. Tengok orang-orang yang dia berseronok, dia tak ingat apa, tak ingat pada sembahyang, dia tak ingat apa pun. Tuan-tuan, Allah jentik dia. Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan ujian kepada dia. Bila mai ujian ni, tuan-tuan, baru dia tersedar. Barulah dia sedar bahawa sebelum ni dia banyak melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syaitan ni, tuan-tuan, bila dia masuk ke dalam hati manusia, satu yang dia nak curi, iaitulah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu kata Imamul Haddad, jaga hati ni, kerana dia tempat pandang Allah Ta'ala. Dan jagalah juga hati minal maili ila syahawati dunia, daripada cenderung dengan syahwat-syahwat keduniaan. Kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang pada ibarat yang berikutnya, insya-Allah taala a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.